30 years I have worked for peace. 30 years. We fought many battles, Sparta and Troy. Let us drink to peace. To peace. What sort of a king would accept a man's hospitality? In the middle of the night? Come with me. Where is she? She left with the Trojans. Do you know what you've done? You go to war with her, brother. This will be the greatest war the world has ever seen. We need the greatest warrior. This war will never be forgotten. They will write stories about your victories for thousands of years. If you go to Troy, you'll never come home. We can't win this war. Apollo watches over us. And how many battalions does the sun god command? They're coming for me. Fight for her! Immortality! Take it! It's yours! Why did you come here? We've been talking about this war for 1,000 years. In 1,000 years, the dust from our bones will be gone. Go home, Prince. Drink some wine, make love to your wife. Tomorrow we'll have our war. Old King Priam thinks the sun god will protect him, but the gods protect only the strong. Apollo sees everything. It is not wise to offend him. Our walls have never been breached, and we have Hector. You've been fighting your whole life. Let other men do battle this time. Prepare the army. It's my fault. It is. Fight me! Is this what you left me for? War is young men dying and old men talking. You know this. You have your sword. I have my tricks. Sinopsis bagi filem Troy 2004 adalah pertempuran antara tentera Yunani Raja Agamemnon dari Maxenus dan Raja Trapos dari Thessaly dengan cepat dapat dielakkan apabila pahlawan besar Achilles yang berjuang untuk Agamemnon dengan mudah mengalahkan Boagrius juara Trapos dalam pertempuran tunggal selepas Achilles pada mulanya tidak hadir dalam pertempuran Thessaly menyertai Pakatan Longgar. Agamemnon yang terdiri daripada semua kerajaan Yunani, putera Hector dari Troy dan adiknya Paris berunding damai dengan Menelaus Raja Sparta. Bagaimanapun, Paris menjalin hubungan sulit dengan isteri Menelaus, Ratu Helen, dan menyelundupnya ke atas kapal ke rumah mereka yang menyebabkan Hector kecewa suaminya. Raja Menelaus menjadi marah dan menghasut abangnya Agamemnon Raja Maxenus untuk melawan Troy. Agamemnon yang ingin menakuli Troy selama bertahun-tahun menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Troy. Agamemnon merekrut Achilles untuk mengikutnya untuk melawan Troy. Mereka menyerang negara kota sekutu mereka dan menggerakkan lebih 1,000 kapal untuk bersiap sedia untuk menyerang Troy. Selepas mendarat, Achilles memusnahkan kuil Apollo. Hector bertemu Achilles, tetapi Achilles enggan melawan Hector dan berjanji untuk melawan kemudian. Pada hari itu, Helen hampir melarikan diri dari Troy untuk meminta maaf kepada Menelaus, tetapi Hector menghalangnya, mengatakan bahawa keesokan harinya Paris secara peribadi akan mencabar Menelaus untuk bertanding dan Helen adalah dorongan yang paling diperlukan oleh Paris. Hector menewaskan ramai orang Yunani dan bertarung dengan seorang lelaki yang dipercayainya sebagai Achilles dan menumbuhkan hanya untuk mengetahui bahawa itu sebenarnya Patroclus. Dalam keadaan kecewa, kedua-dua tentera bersetuju untuk berhenti berjuang untuk hari itu. Achilles dimaklumkan tentang kematian sepupunya oleh Andros dan bersumpah membalas dendam selepas memukulnya. Hati-hati bahawa Achilles pasti akan membalas dendam. Hector menunjukkan isterinya Andromache sebuah terowong rahsia di bawah Troy. Sekiranya dia mati dan kota itu runtuh, mengarahkan untuk membawa anak mereka dan mana-mana yang terselamat keluar dari bandar ke Gunung Ida. Keesokan hariannya,
Achilles tiba di luar Troy dan mencabar Hector. Mengetahui kematian akan menantinya, Hector mengucapkan selamat tinggal kepada orang tersayang termasuk isteri dan anaknya. Kedua-dua pertarungan di luar pintu pagar dan pada mulanya kelihatan sekata, tetapi Hector perlahan-lahan haus sehingga Achilles melimparkan mata tumbuk ke bahu Hector. Sebelum menikmatkan di jantung dengan pedangnya, Achilles kemudian mengheret mayatnya kembali ke pantai Troja. Priam yang menyamar menyelinap ke dalam kamp dan merayu Achilles untuk mengembalikan mayat Hector untuk penggembungan yang sepatutnya. Malu dengan tindakannya, Achilles bersetuju dan juga menyatakan bahawa Hector adalah yang terbaik yang pernah dilawan. Dia membenarkan Briseis kembali ke Troy bersama Priam, menjanjikan kejahatan senjata selama 12 hari supaya upacara penggembungan Hector dapat diadakan dengan aman. Dia kemudian meminta maaf kepada Aeneas kerana mencederakannya dan mengarahkannya untuk membawa lelaki mereka pulang ke rumah tanpa dia. Agamemnon mengisytiharkan bahawa dia akan mengambil Troy tanpa mengira kosnya. Prihatin, Odysseus merangka rancangan untuk menyusup ke bandar. Selepas melihat ukiran kuda oleh askar Yunani, dia menyuruh orang Yunani membina kuda kayu raksasa sebagai persembahan damai dan meninggalkan pantai Troja. Menyembunyikan kapal mereka di teluk berhampiran walaupun bantahan dari Paris siapa yang memintanya. Unsur-unsur ketamadunan yang terdapat dari filem yang telah dipilih oleh kita, iaitu Troy. Unsur pertama adalah strategi perang. Tentera dan bahagian-bahagiannya yang berbeza adalah penting untuk mana-mana negara, terutamanya negara yang menjadi yang paling berkuasa. Tentera bukan sahaja melindungi negara daripada penceroboh, tetapi juga membantu menakluk wilayah baru untuk mengembangkan negara dan membolehkannya berkembang. Kedua-dua perluasan dan penaklukan musuh membawa kenegaraan, iaitu sebabnya orang Yunani berperang antara satu sama lain untuk kuasa dan rasa hormat daripada orang lain. Sebahagian daripada amalan ketenteraan yang penting kepada kewujudnya ialah pembentukan pertempuran. Formasi pertempuran yang Yunani sangat teratur sehingga musuh tidak dapat menembusi. Barisan perisai. Ini berkemungkinan kedudukan sebelum pertempuran, di mana para pahlawan berdiri dalam barisan yang kukuh memegang perisai melawan perisai. Ini berkemungkinan kedudukan sebelum pertempuran. Unsur yang seterusnya ialah seni bina. Satu lagi bentuk budaya ialah seni melalui seni bina, terutamanya yang jelas di mana-mana negara yang sedang meningkat menjadi salah satu yang terbaik. Seni bina menunjukkan bertepat kenyayannya budaya sesebuah masyarakat kerana sekali lagi, tumpuan utama bukan lagi kelangsungan hidup, tetapi perkara lain juga yang menunjukkan betapa makmurnya sesebuah negara. Troy mempunyai tembok besar yang melindungi bandar di bahagian dalam dan itulah bentuk seni bina utama mereka. Tembok kubu adalah berutar sedaba 16.5 kaki dan dibina daripada batu besar dengan berat sehingga 10 tan. Jelas sekali kubu pertahanan di Troy adalah sangat besar, iaitu sebabnya tiada siapa yang dapat menembusikan sehingga orang Yunani mencipta kuda Trojan. Ini juga digambarkan dalam filem Troy apabila orang Yunani menyerang tetapi tidak boleh menembusi dinding sehingga mereka menyelinap masuk melalui kuda. Dinding yang digunakan dalam filem ini kelihatan dibuat daripada batu dan sangat besar, walaupun adalah mustahil untuk mengetahui ukuran kubu yang tepat. Unsur yang terakhir adalah ramalan yang tidak rasional boleh membawa anda kepada azab. Salah seorang imam besar, Apollo, pernah menubuatkan 4 tahun kemarau. Trojan telah disediakan, kemarau sebenarnya datang dan mereka mempunyai air untuk diminum. Berdasarkan ramalan masa lalu yang berjaya ini, Priam, Raja Troy, membiarkan dia merancang strategi perang dan kemudian memutuskan untuk menerima kuda Trojan sebagai hadiah, yang membawa kepada kemusnahan Troy. Ramalan mesti beralasan dan tidak harus berdasarkan satu kejayaan yang anda memiliki pada masa lalu. Unsur yang terdapat dalam film Troy ialah budaya. Budaya mana-mana bangsa, sama ada yang baru muncul atau yang sudah mampan, memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian warga negara. Budaya adalah pembangunan di kawasan yang didiami
yang menunjukkan betapa makmurnya tempat itu kerana tumpuan utama tidak lagi hanya kepada kelangsungan hidup semata-mata, juga mempunyai perkara yang perlu dilakukan. Agama, seni bina, seni, kecantikan, sukan hanyalah sebahagian daripada aspek budaya yang menunjukkan betapa kayanya sesebuah negara kerana rakyat boleh mempunyai pendapatan purata tetapi juga mereka berpuas hati dengan budaya. Mereka akan lebih bahagia daripada mereka yang tidak mempunyai. Budaya memainkan peranan penting dalam kehidupan orang Yunani dan mereka mempunyai adab pengebumian, agama dan seni bina yang maju yang menjadikan negara mereka tempat yang lebih baik untuk didiami. Adab pengebumian adalah salah satu aspek budaya yang canggih di sentiasa ada kepercayaan kepada kehidupan akhirat dalam budaya Yunani, tidak kira apa agama. Inhumanasi adalah yang paling biasa pada zaman Mycenaean, tetapi oleh 1200 SM, pembakaran mayat menjadi kaedah utama pengebumian dan adalah universal jelas sekali pada masa perang Trojan. Pembakaran mayat telah digunakan paling kerap dan ini digambarkan dalam filem itu juga kerana setiap orang yang mati dalam filem itu, sama ada Patroclus, Hector atau mana-mana pahlawan lain, mereka semua dikumpulkan dan dibakar. Dalam pembakaran mayat dibakar di atas kayu. Api askar yang terkorban dalam peperangan hanya jarang dikebumikan dan medan perang. Selalunya mereka dibakar di tempat pertempuran dan abu mereka dibawa peluang. Adalah jelas bahawa askar pada umumnya tidak dikebumikan di tempat pertempuran di mana mereka bertumpuk. Sebaliknya, hanya dibakar dan abunya dikumpul di bawah pulang. Ini adalah kes dalam filem Troy apabila ramai askar mati. Kereta kuda mengumpul mayat dan membawanya tepat di luar medan pertempuran di mana terdapat apa besar di mana askar lain akan membakar mayat. Sekali lagi jelas menggambarkan bahawa filem Troy adalah tepat dari segi sejarah kerananya mengikut adab pengebumian yang diamalkan oleh orang Yunani purba sendiri. Selain itu, salah satu unsur adalah lakukan perdamaian dengan berhati-hati. Hector putera Raja Troy dan salah satu orang pejuang terhebat pada zaman dahulu telah berjaya merundingkan perjanjian damai dengan orang Yunani. Walau bagaimanapun, dia mengambil ringan adik lelakinya. Kesilapan Paris dan tidak mengendahkannya akhirnya membawa kepada perang Trojan. Tidak kira betapa syukurnya, seorang itu berusaha untuk berdamai dengan lawannya. Kesilapan kecil boleh memusnahkan sesuatu dalam sekelip mata. Unsur-unsur kegamantuan yang terdapat dari filem adalah kepala ke kepala. Dia ialah pertarungan tunggal antara pertempuran antara dua tentera. Terdapat contoh pertempuran individu pada zaman klasik dan zaman tengah, dan ia sering berjuang mewakili penonton yang besar yang memang. Biasanya, ia berlaku di tanah darah seorang pun antara tentera lawan dengan tentera lain menonton dan tidak berjuang sehingga salah satu dari dua berjuang individu memang. Homers epik penuh dengan penjelasan berdarah, kejian dan berdarah dan pujian pertempuran tegak. Melepaskan jawaring pertama dan kemudian pertempuran tegak telah menjadi model pertempuran piawai pahlawan. Dua berjuang sini melawan satu sama lain tetapi hanya sebelum perang, tidak dalam perang sendiri. Dalam filem Troy terdapat dua singles terkenal, iaitu pertarungan tunggal antara Menelaus dan Paris dan antara Hector dan Achilles. Unsur dan anak mana juga ialah unsur-unsur kegamantuan. Menurut Mira Maxini B, ia terutama digunakan untuk mengukur aktiviti ekonomi, jadi hampir tiada untuk kaedah dan takdir peperangan Maxini sejauh ini. Namun dari keterangan milik budaya yang belum ditemukan dan sejumlah kerja-kerja sastra yang masih hidup, kaedah dan takdir perang Maxini secara umum sama dengan kaedah kuasa Timur Tengah Mesir dan negara-negara lain dari era yang sama.
musuh dan anak panah pemain perang yang sangat penting dalam pembentukan zaman itu. Bentuk infanteri yang biasa bagi orang Mesir, bermana berada di depan, pasukan infanteri berada di belakang, dan bermana melakukan serangan jagoan panjang pada musuh dahulu. Dalam filem Troy, kereta yang milik beradahan mesini lewat. Jumlah kereta kecil dan ia dimiliki oleh aristokrat yang telah dilatih dalam kemampuan perang dan peralatan yang baik. Oleh itu, kekuatan proyeksi mungkin tidak ditempatkan di garis depan seperti tubuh Mesir, tetapi di belakang berisai infanteri untuk menembak panah pada musuh. Oleh itu, pada pukul 1:36 dalam filem, apabila tentera Troy diserangkan oleh tentera Mesini, ia pertama kali menggunakan musuh dan anak panah untuk melakukan serangan jagoan panjang pada musuh, menangguh formasi musuh sehingga tentera Troy boleh memang pertandingan. Sekarang ingin menerangkan budaya dan strategi perang. Budaya memainkan peranan penting dalam kehidupan orang Yunani dan mereka mempunyai adat mengebumian agama dan seni bina yang maju, yang menjadikan negara mereka tempat yang lebih baik dan didiami. Adat mengebumian adalah salah satu aspek budaya yang canggih dan sentiasa ada kepercayaan kepada kehidupan akhirat dalam budaya Yunani, tidak kira apa agama. Inhumasi adalah yang paling biasa pada zaman Mycenae, tetapi oleh 1200 AM, pembakaran mayat menjadi keadaan utama pengabumian dan adalah universal. Jelas sekali pada masa perang Trojan, pembakaran mayat telah digunakan paling kerap dan ini menggambarkan dalam filem itu juga kerana setiap orang yang mati dalam filem itu sama ada Patroclus, Hector atau mana-mana pahlawan lain, mereka semua dikumpulkan dan dibakar. Dalam pembakaran mayat dibakar di atas kayu api. Askar yang korban dalam peperangan hanya jarang dikebumikan di medan perang. Selalunya mereka dibakar di tempat pertempuran dan abu mereka dibawa pulang. Selain itu, strategi perang, tentera dan sebagainya yang berbeza adalah penting untuk mana-mana negara, terutamanya negara yang menjadi yang paling berkuasa. Formasi pertempuran Yunani sangat teratur sehingga musuh tidak dapat menumpusi. Barisan pertempuran ialah tembok kota yang dibina dengan baik, di mana para pahlawan berdiri dalam barisan yang kukuh, memenang perisai melawan perisai. Ini berkemungkinan kedudukan sebelum pertempuran di mana tentera bertemu dalam barisan bertenang. Dalam formasi muda ini, pertempuran mungkin akan hanya salah satu pihak memberi laluan, barulah berlaku huru hara dan kemudian pertarungan individu dan pergaduhan solo. Jelas sekali formasi pertempuran tersusun dengan baik, jadi tentera bukan sahaja kelihatan lebih kuat dan lebih berkuasa, tetapi juga lebih teratur dan oleh itu lebih cenderung untuk menakut-nakutkan mereka. Supaya sahaja formasi dipecahkan, pahlawan bertarung secara individu cuma membunuh seberapa banyak lawan yang mungkin. Pembentukan pertempuran ini juga digambarkan dalam filem Troy, di mana tentera Hector berkumpul bersebelahan di luar tembok Troy, dilindungi oleh perisai segi empat tempat yang besar bersentuhan antara satu sama lain. Bagaimanapun sebaik sahaja pergaduhan bermula, lelaki itu berpisah dan berlawan secara individu. Peristiwa
dalam filem ini menambahnya dengan tepat menggambarkan formasi pertempuran Yunani pada 1250 SM. Dari segi sejarah, penduduk Malaysia di tapak ini bermula pada zaman Gangsa awal yang akhir milenium ke-4 SM. Terdapat kemakmuran yang besar dengan pembangunan yang mantap dan penyelesaian penatakan dalam 5 adab berikutnya. Tempoh pertahanan pertama yang mengiringi penting itu dibina pada 3000 SM yang berkembang 2 kali. Pada 200 SM, terdapat perubahan budaya yang dramatik, rumah dan dinding dibina semula dengan batu. Mana yang dihormati itu mula berkembang dengan ketara di luar penempatan berdinding asal menjadi salah satu besar bandar tersebut di rantau Aegean. Menurut pengiraan yang diberi oleh Eratosthenes, seorang sarjana Yunani terkenal, hari ini pada 1184 SM mengaksi kejatuhan Troy selepas Perang Trojan. Perang Trojan dilihat sebagai salah satu peristiwa paling penting di dunia purba. Dicetus oleh penculikan Helen oleh Paris Troy daripada suaminya, Raja Sparta, Menelaus. Orang Yunani yang marah kemudiannya telah berlayar ke bandar Troy dan memusnahkan segala usaha mereka untuk menyelamatkan Helen. Peperangan berlarutan selama 10 tahun dan orang Yunani nampaknya tidak dapat menyusup ke Troy. Sehinggalah rancangan licik dirangka, iaitu kuda Trojan. Sebuah akar kuda kayu yang besar telah dicipta dan ditinggalkan di luar pintu. Mereka percaya ia sebagai simbol kemenangan dan terus membawanya ke bandar mereka tanpa menyadari bahawa beberapa pahlawan Yunani bersembunyi di dalamnya. Apabila kegalakan jatuh, pahlawan-pahlawan itu merangkak keluar dari akar itu dan membuka pintu pagar Troy untuk membolehkan pahlawan-pahlawan yang telah berlayar jauh untuk menyerang. Pada waktu malam itu, tentera memencak dan membakar kapal Troy, membunuh penduduknya, mencemakinya, dan ia itu akhirnya menamatkan perang. Jadi, dalam filem ini juga terdapat beberapa kelahiran dan kemerosotan yang amat penting dan perlu diingati. Semua fakta yang terdapat dalam filem ini adalah berguna dan amat ilmu untuk diketahui dan difahami kerana semuanya berkaitan dengan sejarah tamadun. Kampung asal Troy 1 adalah kecil tetapi berkembang. Sekitar 2550 hingga 2300 SM Troy 2. Kubunnya dikelilingi oleh tembok yang kukuh dan walaupun masih agak kecil, ia berkembang maju. Terletak di Muara Tathenaus, Troy lebih dekat dengan laut pada zaman dahulu berbanding hari ini. Apabila delta sungai bertukar menjadi kelota karis, bandar berubah. Lokasinya adalah kunci kepada kemakmurannya kerana bandar itu boleh didagangkan melalui laut dan darat. Mungkin juga kapal pupa menunggu air dan arus yang diperlukan untuk melalui selat, menyediakan pasaran eksklusif untuk perangan dan perkhidmatan Trojan. Yang kedua, properti kuda Troy juga dibangunan di laut pertanian yang melimpah di daerah sekitarnya. Di Troy, Brutal Trojan Hector adalah kuda jinak dan peternakan kuda mungkin berperan dalam kemakmuran Troy. Sejumlah besar tulang kuda telah ditemukan di sana, termasuk tulang yang menunjukkan berkembangbiakan hewan lain. Pemulihan topas harus sangat penting kerana ada bukti produksi serat yang tersebar luas di Trojan dan serat ini mungkin telah diekspor. Dalam beberapa dekade terakhir, ekologi modern termasuk studi tentang peninggalan, flora dan fauna purba telah mengubah pemahaman kita tentang semua aspek kehidupan Trojan kuno ini. Faktor kemerosotan yang pertama terdapat dalam filem ini adalah perubahan iklim. Gempa bumi berlaku pada 1350 SM menyebabkan kemusnahan besar kepada Troy dengan dinding dan rumah runtuh. Walaupun mengalami kerosakan yang besar, bandar mereka telah pulih dengan cepat dan membina semula dalam susun atur yang terlebih atur. Walaupun bagaimanapun, sekali lagi kemusnahan berlaku pada 1250 SM dengan kebakaran dan penyembelihan yang meluas menyebabkan Troy berakhir. Tetapi negeri-negeri zaman Gangsa kemudiannya dilanda pelbagai acara seperti gunung berapi, gempa bumi, penghijrahan, pelarian beramai-ramai, gangguan perdagangan dan peperangan. Selain itu, faktor kemerosotan yang kedua terdapat dalam filem ini adalah hilang ketuanan komersial. Pekat telah dibuat semula sekali lagi, namun ia kehilangan ketuanan komersialnya menjelang zaman Gangsa lewat. Tapak ini telah diduduki semula oleh peneroka Yunani pada abad ke-8 SM. Bandar tersebut telah diberikan pengecualian cukai. Akhirnya, perang Mithridatic memperoleh dan bandar itu telah dicatat pada 85 SM karananya. Faktor kemerosotan yang terakhir termasuk kemenangan Philip.
Kuda Trojan itu adalah tipu daya yang digunakan oleh orang Yunani untuk masuki bandar dan memenangi perang. Orang Yunani membina kuda tersebut dan menyembunyikan pasukan terpilih di dalamnya. Orang Yunani berpura-pura berlayar meninggalkan kuda Trojan di pintu masuk Troy. Trojans menarik kuda Trojan sebagai tanda kemenangan dan dipercayai sebagai trofi. Pada malam itu, pasukan Yunani berjinjit keluar dari kuda dan membuka pintu gerbang untuk seluruh tentara Yunani. Ini mengakibatkan kemusnahan Troy. Dengan itu, peperangan berakhir dengan orang Yunani menang. Kebijaksanaan dan keyakinan adalah perkara yang penting untuk kita dapat berjaya. Sebelum kita bermula mengadakan apa-apa aktiviti, kita perlulah merancang dan dapat strategi yang baik. Ini ialah untuk memahami cabaran-cabaran dan perubahan persekitaran secara sistematik dan strategik. Dari sini, kita akan dapat berjaya dengan mudah. Bukan ini saja, dengan melakukan strategik bijaksana juga membolehkan kita merangka bentuk tindakan yang wajar sebelum sejajar dengan usahanya mahu mengeksploitkan kekuatan dan membaiki kelemahan. Sebagai contoh, Achilles dalam Troy, bintang perang Trojan, seorang pemimpin yang kuat dan pahlawan yang ganas, dia melanggar Hector, pembela utama Troy dan pewaris takhta Trojan. Tetapi dia mungkin bukan pejuang Yunani yang paling kuat. Dia dapat berjaya disebabkan kekuatan kebijaksanaan, strategik dan keyakinannya yang menjadikannya berkuasa dan berjaya. Bukan ini saja. Kebijaksanaannya juga membawa dia melalui rintangan yang paling banyak masa berperang. Keamanan. Keamanan adalah tempoh keharmonian antara kumpulan-kumpulan sosial yang berbeza yang bercirikan tiada keganasan atau konflik dan bebas dari kebimbangan keganasan. Keamanan juga merupakan puncak daripada kehidupan yang dikesuai oleh undang-undang peraturan, tata susila dan kesopanan atau adab yang dikuatkuasakan oleh sebuah pemerintahan yang adil dan saksama. Sehingga terdapat sarjana Islam yang menggunakan terminologi al-adab atau peradaban untuk menggambarkan tentang kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hubungan masyarakat. Dalam film Troy ini, Priam telah menjaga keamanan negara dan masyarakat. Hector telah memainkan peranan untuk menjaga keamanan keluarga, terutamanya untuk adik iaitu Paris yang membawa Helen sebagai isterinya. Seperti mana filem Troy dapat menganaliskan keamanan negara dan masyarakat sebagai tanda menyelamatkan masyarakat daripada peperangan Trojan yang berlaku terhadap negaranya. Sebagai masyarakat, kita perlu mematuhi undang-undang, peraturan tata susila dan kesopanan yang telah diujarkan oleh warga politik untuk memerintah seluruh negara dengan aman dan damai, iaitu kita boleh mencapai negara yang ketenteraman dengan kesejahteraan. Istilah budaya dalam bahasa Inggeris ialah culture, yang berasal daripada perkataan bahasa Latin yang berbunyi colore. Ini bermaksud kehidupan manusia yang sentiasa memelihara dan mengerjakan pelbagai tindakan yang boleh menghasilkan tindakan budaya. Budaya melambangkan identiti sebuah negara. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi dan pekerti masyarakat Malaysia. Misalnya, mengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran, pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni, penghantaran kuih muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis korban dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. Banyak orang asing terkejut kerana rakyat kita bebas mengunjungi pemimpin kita pada hari kebesaran. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia di luar dan identiti ini perlu dikekalkan. Budaya merupai aspek yang penting untuk kehidupan seharian kita, seperti Priam yang menerima isteri Paris Helen yang berkahwin secara tiba. Bukan itu saja, budaya juga menunjukkan budi pekerti masyarakat Malaysia, rakyat majmuk kita, kaya dengan nilai tradisional yang murni. Rakyat kita tidak kira keturunan, agama dan adat resam, merayakan bersama-sama, seperti Achilles yang menerima pertanyaan Priam untuk membuat pengebumian yang betul untuk badan Hector. Saling menghormati antara satu sama lain dari segi kaum juga merupakan budaya dalam aktiviti seharian. Mewarisi tradisi kaum terdahulu, kita bukan bermakna bahawa kita masih berada dalam era yang lama. Kita dapat mengingati dan mengetahui asal-usul kita melalui budaya. Betapa nenek moyang kita telah korbankan untuk kita. Dengan ini, kita tidak akan lupa daratan. Sebaliknya, kita akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita. Kepimpinan.
Pemimpin adalah seorang yang berinspirasi sesuatu golongan masyarakat atau satu negara. Dalam filem Troy ini memang benar kepimpinan tanpa pengalaman berkhidmat dahulu hanya dianugerahkan kepada beberapa orang sahaja. Kebanyakan rakyat perlu berkhidmat dahulu untuk mendapatkan kepimpinan. Sebagai ketua kumpulan lelakinya, Achilles merangkumi seorang pemimpin yang hebat. Pada penghujung filem, Achilles memberikan ucapan yang memukau kepada anak buahnya. Pada dasarnya, ia memberitahu semua orang akan mati dalam pertempuran yang akan mereka lawan. Pemimpin yang baik juga membuat keputusan yang baik. Seorang pemimpin perlu berfikir tentang positif dan negatif dalam sesuatu perkara sebelum bermula.